الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala, pada malam ini kita dapat bersua pada pertemuan yang keempat dalam untuk kursus ataupun Quran Voice Program kita selama 10 siri. Dan terima kasih juga kerana Masjid Istiqamah ya, yang berjaya pada malam ini. Saya faham dalam kalangan mahasiswa-mahasiswi yang sedang bertarung di medan peperiksaan. Jadi saya kira luangan masa selama 1 jam ini tidaklah memberikan apa-apa kerugian sebenarnya, kerana tempoh 1 jam inilah yang mungkin akan memberikan ketenangan kepada kita, terutamanya kepada mahasiswa, untuk kita release sekejap kan, habis daripada kelas ni kita sambung balik study. So sesungguhnya Quran ini akan memberikan ketenangan kepada kita apabila kita mendengarnya dan apabila kita membacanya. Sebab itu saya datangkan nanti pada malam ini insya-Allah 2 orang, bukan 1 tapi 2. Itu si 1 tapi 2, untuk memberikan sedikit kelegaan, untuk memberikan sedikit motivasi kepada saudara sekalian, tuan-tuan sekalian pada malam ini, kerana yang saya akan jemput ini sudah tentu akan memberikan satu manfaat kepada kita, terutamanya dalam pengamalan kita di dalam Al-Quran ya. Dan apa yang kita pelajari sepanjang 10 siri nanti insya-Allah, harap-harapnya kita dapat amalkan dalam pembacaan Al-Quran kita ini. Walaupun namanya Quran Voice Program, kita mempelajari tentang taranum Al-Quran, tetapi kita tidak boleh lari daripada untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita ini. Ya, terima kasih kepada yang sudi untuk menghantar bacaan di Google Classroom ya. Saya dah semak, boleh tengok pada komen, siapa yang tertinggal boleh maklumkan pada saya ya, yang dah mula. Assalamualaikum Syekhna Tirmizi Abdul Rahman, masya-Allah. Allah. Terutama kita dah berada di dalam kita ini, masya-Allah, tabarakallah. Tak apa, insya-Allah. Okey, baik. Jadi malam ni sebelum kita memulakan pengajian kita, saya nak jemput seorang tokoh Al-Quran yang tidak asing lagi bagi kita. Saya semua orang kenal sejak bermulanya program Quran Time pada tahun lepas ya, bersama, kerana dua-dua ini, mereka ini antaranya qari-qarinya adalah kedua-duanya T. Satu Tirmizi dan satu lagi Tirmizi. Dua-dua sahabat saya yang hebat, seorang guru Quran yang sangat memberi motivasi kepada masyarakat, kepada ummah. Masya-Allah, semoga mereka tabarakallah sangat sedap. Saya semua orang kenal. Ustaz Faizal kenal tak Ustaz Faizal? Jangan terpaksa kenal ya. Okey, Ustaz Faizal kenal ya. Jadi kita nak bawakan malam ini sahabat saya, iaitu Al-Fadil Ustaz Tirmizi bin Abdul Rahman, qari program Quran Time di TV Hijrah, untuk bersama-sama kita pada malam ini memberikan satu sentikan semangat kepada pelajar sekalian. Apa jua yang kita katakan sebagai beramal dengan Quran, apa saja yang kita kaitkan dengan Al-Quran ya, insya-Allah mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ini akan memberi manfaat. Assalamualaikum Syekhna Ustaz Tirmizi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar? Tuan guru dengar suara saya? Tuan guru, macam anda tak tuan guru, anda ragu-ragu. Masya-Allah, masya-Allah, masya-Allah. Tirmizi, apa khabar, sihat ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ustaz Faizan, apa khabar? Alhamdulillah. Saya anak mewakili daripada kita sebut pihak penganjur lah. Terima kasih kepada Ustaz Tirmizi kerana sudi menerima sarana yang sebenarnya kita dah planning cantik, tapi ada khilaf di segi tarikh tu, masya-Allah. Jadi kita terpaksa tunda dan Ustaz Tirmizi masih melapangkan masa kita pada malam ini. Jadi Ustaz, masya-Allah Ustaz. Ya, alhamdulillah. Tadi daripada siang tadi untuk ajar pada kelas ni, dia dah tak sabar-sabar dah pada pagi tadi. Ustaz, betul ke malam ni Ustaz? Ustaz ni betul ke malam ni? Dia risau-risau tak jadi. Jadi kalau tak jadi, memang habislah nah. Allahu akbar. Subhanallah, tabarakallah, masyaallah.
Jadi mereka ni adalah di dalam kalangan ada staff juga, tak ramai. Tapi yang banyaknya adalah di dalam kalangan student. Yang hebat Subhanallah. Ustaz, ni tengah minggu peperiksaan ni. Masya Allah. Peperiksaan. Tapi mereka istiqamah dengan kelas ni Ustaz. Subhanallah. Subhanallah. Masya Allah. Kelas ni unjudannya dalam satu kelas 28 orang Ustazah Faizah. Betul ya? 28 ya? Lebih kurang 28. Masya Allah. Masya Allah. Dalam 4 kelas ni Masya Allah. Kalau paling tidak pernah kurang daripada 25 orang. Daripada kelas Subhanallah. pertama tu, Masya Allah. Jadi malam ni saya nak minta Ustaz lah berikan sedikit taujihat, motivasi kepada pelajar-pelajar yang turut serta dalam kursus ataupun dalam kelas ini. Mudah-mudahan akan memberi satu semangat bagi diorang untuk terus beramal dengan Quran. Mudah-mudahan insya-Allah Ustaz. Boleh. Fadhal nanti sikit Ustaz, nanti nak sama baca macam Quran time tu, dia kata nak sama bunyi macam TV Hijrah tu dia cakap. Masya Allah. Masya Allah. Fadhal Ustaz, tafadhal masykurah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'da. Yang saya muliakan Al-Fadhil Al-Ustaz Faizan Tajwid, guru kita yang subhanallah merupakan tokoh menyebar Al-Quran di tanah air kita, bersama dalam tilawah interaktif, bersama dalam program-program Al-Quran, dan kini menjadi permata Al-Quran di UiTM. Subhanallah, tabarakallah. Jazakumullah khairal jazak kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Faizan yang sudi jemput saya pada malam ini. Rasa takut pula, subhanallah. Nampak ni semua pencinta Al-Quran kat depan ni, subhanallah. Al-Fadhilah Ustazah Faizah, khususnya yang saya muliakan juga tuan-tuan dan puan-puan, para kaki tangan, dan juga yang saya kasihi sahabat-sahabat Al-Quran, saudara-saudari pelajar yang mengikuti program kursus Al-Quran Ustaz ya. Kursus Al-Quran subhanallah. Ke kursus Taranum dipanggil apa Ustaz? Dia namanya Quran Voices Programs. Nah, kita kelas Taranum Murattal sebenarnya. Tapi kita perbaiki bacaan juga insya-Allah. Masya-Allah, masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Jadi saya sangat bersyukur pada malam ini. Tempoh hari seperti yang kata Ustaz Faizan tadi, sebelum ini ada tarikh itu saya pun okey, setuju, dan bila ada perubahan pun saya setuju juga, kerana saya nak mendapat sedikit barakah daripada tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak dapat barakah daripada adik-adik pelajar sekalian, saya nak dapat barakah daripada kaki tangan dan semua peserta yang mengikuti kelas ini. Mudah-mudahan satu hari nanti adalah sedikit yang saya boleh jawab sedikitlah. Mudah-mudahan ada sedikit perkongsian ataupun apa juga yang boleh diambil. Sekurang-kurangnya dapatlah beberapa ayat yang kita dengar pada malam ini. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saudara dan saudari pelajar yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kehidupan kita ini kita kita akan rasa takut apabila kita berseorangan. Kita datang, kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan Allah melahirkan, maksudnya kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini keseorangan. Kita keseorangan. Tak ada lagi yang lahir itu sudah ada isteri ke apa, tak ada. Kita berseorangan. Dan satu masa nanti pun kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala berseorangan. Saya yakin dan percaya tuan-tuan dan puan-puan, tanyalah siapa-siapa dekat sini, bila kita berseorangan kita akan takut. Kita exam seorang-seorang kita takut. Kita interview seorang-seorang lagi takut, kan? Kita masuk hospital seorang-seorang lagi takut, kan? Tapi bila ada orang teman kita, lega. Contoh juga pada kelas kita pada malam ini, bayangkan kalau kita seorang-seorang je, kan? Yang lain semua qari, contoh semua qari, kita baru belajar Quran. Memang kita akan takut, kan? Tapi tiba-tiba datang kawan kita yang sama dengan kita, alamak nasib baiklah you datang. Lega rasa, kan? Contoh, kan? Bila kita ada teman, bila kita ada kawan, bila kita ada ramai bersama dengan kita, kita akan lega, kita akan tenang, kita akan hilang sedikit sebanyak rasa takut kita. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, saudari yang saya kasihi lagi saya muliakan, dalam kehidupan kita ini pasti satu masa nanti kita akan keseorangan. Dan kita sangat-sangat memerlukan saat itu peneman kita, syafaat kita. Baginda Nabi SAW menyatakan kepada kita,
Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Oh, bila baca hadis dia bunyi ribut Canggih kelas ni. itu ribut Quran time tu. Oh ya kan. Oh subhanallah. Bila baca je ada ribut. Subhanallah. Masya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, Nabi SAW sabda bacalah Al-Quran kerana akan datang pada hari kiamat nanti Al-Quran itu syafi'an li ashabi. Syafi'an ni kalau ataupun syafaat ni kalau kita melihat dalam surah Al-Fajr, antaranya dalam surah Al-Fajr, antara maksud selain daripada maksud penolong, peneman, pembantu tu, maksud dia kan, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr, kan. Maksud dia demi fajar, demi malam yang 10, demi yang genap. Syafi'an tu maksud dia demi yang genap dan yang wal watr yang ganjil. Maksudnya kita dalam kehidupan kita ni, kita kena genap. Kita kena genap. Maksudnya kena ada teman. Begitu juga hadis tadi sebut, syafi'an itu, kita nak Al-Quran itu menggenapkan kita. Sebab kita akan melalui perjalanan yang kita akan keseorangan nanti. Anak kita tak akan boleh buat apa, harta benda kita tak boleh bantu kita, kekayaan, kekuasaan, banyaknya harta benda kita tak mampu akan bersama dengan kita, kecuali syafi'an li ashabi, Al-Quran yang akan jadi teman kepada kita. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Allah kata, kamu akan datang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala secara sendirian sebagaimana kamu dihidupkan dahulu. Aku datangkan, kata Allah, sendirian, tunggal, tak ada teman. Jadi kita nak kepada syafi'an li ashabi, syafaat dalam kehidupan kita, bahkan yang lebih mustahak lagi, syafaat ketika kita keseorangan. Percaya ataupun tidak, adik-adik pelajar, sahabat-sahabat, saudara-saudari yang saya kasih sekalian, kalau kita rasa begitu down dalam kehidupan kita, ataupun ada satu masa yang kita terasa sangat-sangat lemah semangat, kita even tak mampu nak angkat wajah kita kan, percayalah Al-Quran lah pengubat yang paling mujarab sekali. Kalau tak percaya, cubalah dalam kehidupan kita, walau setinggi mana, walau sesusah mana, walau sepayah mana ujian yang kita hadapi, gerakkanlah lidah kita membaca kalamullah Al-Quran. Gerakkanlah mulut kita membaca kalamullah Al-Quran. Walaupun kita tidak memahami isi kandungnya, tetapi kita seolah-olah bercerita kepada Al-Quran. Kita seolah-olah menghamburkan masalah kita kepada Al-Quran, dan secara tidak langsung, walaupun Al-Quran, walaupun bila kita baca tu, selepas kita baca tu, contoh kita, masalah kita tak ada duit RM10, contoh tak cukup RM10, kita rasa susah hati, walaupun ketika kita baca Al-Quran, selepas kita baca tu, terbang RM10, tak. Tetapi dia seolah-olah memberi satu kelapangan kepada kita. Banyak yang dikongsikan dengan kita, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, semuanya Al-Quran melapangkan, Al-Quran menenangkan, Al-Quran mengubat jiwa kita. Percaya ataupun tidak, adik-adik sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, seperti kata Ustaz Faizan tadi, dalam suasana menanti saat getir musim peperiksaan ini, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menginggahkan ataupun menguatkan sahabat-sahabat semuanya untuk bersama dalam majlis Al-Quran. Ini satu anugerah, ini satu hadiah, ini satu kita kata nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita. Sebab apa? Sebab syafi'an li ashabi. Al-Quran dia akan menjadi syafaat kepada kita. Tanpa kita sedari, tanpa kita kadang-kadang secara tak langsung kita tak sedar pun, tiba-tiba Allah melapangkan kehidupan kita. Subhanallah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam hadis yang lain, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu siapa dia, kata Nabi. Sebaik-baik kamu siapa dia, kata Nabi, iaitulah orang yang belajar Al-Quran. Allahu Akbar. Kan? Orang yang belajar Al-Quran. Dia tak sebut orang yang mengajar dulu, orang yang belajar Al-Quran. Ustaz Faizan, saya sendiri masih lagi dalam belajar Al-Quran. Tak habis belajar Al-Quran ini, ilmu yang tak habis belajar. Allah memuliakan, Nabi memuliakan orang yang belajar Al-Quran. Sebaik-baik daripada kamu siapa? Orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya pula. Subhanallah. Jadi adik-adik pelajar, sahabat-sahabat Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya sangat-sangat
mengucapkan jutaan tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan adik-adik pelajar sekalian yang mengikuti kelas pengajian Al-Quran. Yang ikut program ataupun kursus Al-Quran. Kerana kehebatan Al-Quran itu tersangatlah banyak, tersangatlah agung, tersangatlah tinggi. Percayalah, yakinlah, inilah kalam Allah, tambah-tambah kita dalam suasana yang penuh dengan cabaran ujian saat ini. Jadi saya ucap tahniah kepada adik-adik semua, kepada rakan-rakan, saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan yang bertungkus lumus, yang berusaha, yang bersungguh-sungguh mengikuti program Al-Quran ini. Satu hadis sebelum saya serah kembali kepada Ustaz Faizan, iaitulah program yang saudara-saudari, rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan ikuti ini sangat bertepatan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Barra bin Azib. Qala Rasulullah SAW, zayyinul Qur'ana bi aswatikum fa inna as-sawtal hasan yazidul Qur'an hasanan. Maksudnya daripada Barra bin Azib katanya Rasulullah SAW sabda, hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kamu. Allahu Akbar. Kalau kita bersungguh dalam prospek ataupun dalam kerjaya bidang suara, nyanyian ke, pengacaraan ke, kan, bermacam-macam intonasi kita belajar, bermacam lenggok kita belajar, bermacam-macam emosi yang kita cuba bawa dalam persembahan kita. Tapi Nabi sebut dekat sini, hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kamu. Subhanallah. Sesungguhnya keindahan suara itu akan menambahkan keindahan dan keelokan Al-Quran. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Dalam erti kata yang lain, sahabat-sahabat Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti kelas Al-Quran ini, dia telah mengambil ataupun dia telah menyahut saranan Nabi SAW untuk menjaga kemuliaan Al-Quran, menjaga kemu'jizatan Al-Quran, menjaga ketinggian Al-Quran. Jadi saya ucap tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, rakan-rakan yang begitu committed, yang begitu bersungguh memuliakan Al-Quran. Orang yang memuliakan Al-Quran, Al-Quran akan memuliakan dia. Sebagaimana Allah memuliakan Ramadan kerana Al-Quran. Allah memuliakan Makkah kerana Al-Quran. Kenapa turun Quran kat situ? Madinah. Kerana turun Quran kat situ. Allah memuliakan satu malam dalam banyak-banyak malam. Banyak malam dalam kehidupan kita, kan? Tapi Allah paling mulia, malam paling mulia, malam Al-Qadar. Kerana turunnya Al-Quran. Manusia yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan, yang dicintai, yang dirindui oleh kita semua, mulianya lelaki ini. Kenapa? Kerana turunnya Al-Quran kepadanya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, rakan-rakan, adik-adik abang-abang semuanya yang bersama dengan Al-Quran, memuliakan Al-Quran, pasti Allah akan memuliakan tuan-tuan dan puan-puan. Allah Subhanahu Wa Taala menjaga, Allah Subhanahu Wa Taala akan melindungi tuan-tuan dan puan-puan. Yakinlah kita dengan kalam Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jadi itulah sedikit sebanyak Ustaz Faizan, celoteh kosong sahajalah, minta maaflah, tak ada apa pun sebenarnya. Beri peringatan pada saya, semangat pada saya dan juga kepada semua hadirin yang bersama dalam kelas Al-Quran ini. Subhanallah, masya-Allah. Allahu Akbar, subhanallah. Jazakallah khair Oh, kepada jazakumullah. Ustaz Tarmizi. Ya, Ustaz. Tak puas tak ni? Tak Allah puas. nak macam tu. Tak puas sampai habis ni. Masya Allah. Ada masa nanti kita akan jumpa lagi Ustaz. InsyaAllah, Ustaz. Saya telah memberikan sikit kata-kata semangat, suntikan motivasi kepada peserta untuk kelas ni. Kita ada 10 siri Ustaz. Ini pertemuan yang keempat. Pertemuan yang keempat. So kita lagi ada 6 dan kita ada tarikh-tarikhnya lah. Dalam sebulan ada 2 kali begitu. Jadi kami sangat berbangga kerana dapat bersama dengan Ustaz. Allahu Akbar. Sebagai penutup Ustaz. Sebenarnya Ustaz, ini macam biasa lah ni. Dia bila itu dia nak kena ada belanja lah sekali kan. Allahu Akbar. Boleh. Masya-Allah. Boleh, Ustaz. Jadi fadhal Ustaz, persembahkan sedikit bacaan Quran untuk tatapan kami bersama. Biarkan nanti habis program pada malam ini di minda kita berlegar-legar tentang kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Ustaz. InsyaAllah Ustaz Faizan yang saya kasihi lagi saya muliakan, juga semua tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, saya mohon izinlah saya mungkin saya baca surah Ad-Duha dengan bacaan Murattal Bayati. Boleh Ustaz InsyaAllah boleh Ustaz. Tapi kalau tak jadi jangan marah Ustaz
Saya cuba baca surah Ad-Duha dengan Taranum Murattal Bayati. Sebab kalau dalam My Quran Time, memang saya akan gila-gila lah. Maksudnya dalam Quran Time tu, kita baca satu halaman, sebelum rehat separuh muka, kemudian masuk selepas rehat tu separuh muka lagi. Jadi biasanya untuk satu hari tu ataupun satu halaman tu akan saya kongsi 2 taranum lah. Bayati, Soba ke ataupun Hijaz, Nahawan sebagainya. Sikit-sikit lah Ustaz. Dia tak adalah jadi 100% tapi sikit-sikit lah. Ada air-air dia pun okey lah kan. Sebab kadang-kadang ada orang baca Quran ni Ustaz, dia kata asal bunyi je. Mana boleh asal bunyi Ustaz? Kan? Cuba tengok daripada awal saya bercakap tadi Ustaz Faizan, kita bercakap, kita berinteraksi daripada awal sehingga ke saat ini, bermacam-macam intonasi ada. Kan, bermacam-macam ekspresi ada. Jadi kenapa Al-Quran pun kena macam tu juga. Kan, kena ada lenggok dia, kena ada penghayatan dia. Jadi saya cubalah sikit sebanyak, dan saya ucap tahniah sekali lagi pada sahabat-sahabat semuanya yang mengikuti kelas pengajian ini, dan saya ucap tahniah juga kepada Al-Fadhil Ustaz Faizan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus kurniakan kesihatan, kemudahan, perlindungan kepada Al-Fadhil Ustaz Faizan untuk menyebarkan Al-Quran di bumi UiTM, di bumi Selangor, dan buat seluruh Malaysia mendapat ilmu Al-Quran daripada Ustaz Faizan, insya-Allah taala. Jazakumullah khair jazak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. Allahu Akbar. Minta maaf saya tak jadi. Dari mana boleh tak jadi Ustaz? Dah beratus episod Quran Time tu tak pernah dengar pun sekali, malah bertambah. Allah Akbar. Sekarang tambah mantul lagi Ustaz. Allahu Akbar. Masya-Allah, masya-Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Ustaz, terima kasih Ustaz. Jazakallah khair kerana sudi bersama dengan kami pada malam ini. Alhamdulillah. Insya-Allah ada rezeki nanti kita akan jumpa lagi Ustaz. Insya-Allah Ustaz. Jazakumullah khair. Masya-Allah, doakan kami Ustaz untuk amin ya Rabb. Al-Quran. Kami semua doakan Ustaz juga untuk diberi kesihatan, untuk berkhidmat dengan Al-Quran, untuk memberikan amal kepada masyarakat dan umat. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Okey Ustaz ya. Nanti ana WhatsApp program insya-Allah. Baik Ustaz, teruskan. Selamat meneruskan pengajian adik-adik semua, tuan-tuan dan puan-puan. Ambillah sebanyak mana kesempatan ini bersama dengan Al-Quran, bersama dengan guru kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lagi. Ustaz. Insya-Allah. Alhamdulillah, syukur kita dapat bersama dengan Ustaz Tarmizi pada malam ini, walaupun sekejap tapi sekurang-kurangnya dapat memberikan sikit motivasi supaya kita nakkan kalau tidak menjadi seperti dia, tetapi kita mengambil barakah, mengambil
iktibar daripada apa yang diperkatakan tadi. Mudah-mudahan kita akan terus istiqamah insyaAllah. Baik, tuan-tuan sekalian, kita nak sambung pelajaran kita pada malam ini, iaitu yang terakhir kita telah mempelajari Taranum Baiti Qurdi. Kalau macam tadi Ustaz Tarmizi tadi bawa Baiti juga, tetapi dia membawakan bacaan Baiti asli. Baiti asli yang kita belajar itu adalah Baiti Qurdi, dia lain sedikit, tetapi ada juga sikit-sikit macam mirip-mirip persamaan itu. Okey? Jadi yang kita akan teruskan, kita akan ulang sedikit. Kalau sekiranya okey pada malam ini, kita nak twist pula kepada lagu Jiharkah. Ya, lagu Baiti Qurdi kita akan twist kepada lagu Jiharkah. Okey, baik. Kita nak ulang balik seketika pada surah yang terakhir. Kita belajar yang terakhir surah Al-Adiyat sebagai contoh ya. Okey, surah Al-Adiyat. Sekejap ya, saya share sekejap. Sekejap ya. Ustaz guna surah yang sama untuk Tak, surah lain. Tak, ini kita nak ulang kaji saja yang minggu lepas. Kita ulang kaji saja. Okay. Nanti kita akan pergi kepada surah yang baru. Surah An-Naba udah ke? Belum kan? Belum Ustaz. Belum. Okey. Ya. Sekejap kita ulang sikit je. Kita ulang sikit supaya tak lupa ya. Sebab bila kita mempelajari Taranum ini, kita perlu banyak latih tubi. Ya. Dia macam ni. Dia konsep apabila kita mempelajari Taranum ni, kita tak boleh terus tergesa-gesa untuk pergi kepada surah yang lebih besar sebagai contoh. Dia ada step sudah. Surah ini pun dia ada level dia. Surah-surah yang mudah, surah-surah yang susah, surah-surah yang panjang, surah-surah yang sederhana panjang. Dan ini adalah panduan. Ya, dan kita kena faham bila kita masuk dalam kelas ini ada bermacam-macam level bacaan, karakter begini. So kita ambil pendekatan yang boleh dapat untuk semua orang begitu. Lepas ni kita akan pergi pada satu surah yang lain yang lebih mencabar sikit, kita pergi satu lagi surah lebih mencabar hinggalah kita boleh pergi pada surah yang kita rasakan satu surah ini susah tetapi kita dapat boleh mengalunkan Taranum dengan baik. Kita tak boleh nak pergi pada surah yang mungkin yang terlalu panjang. Yang surah-surah yang kita baca ini adalah surah-surah panduan. Bila surah-surah panduan ini kita pelajari, kita terjemahkan, kita terapkan surah panduan ini kepada surah lain yang kita tak pernah belajar. Itu konsep dia, itu konsep latih tubi. Ya? Sebagai contoh, bila kita mempelajari Baiti Qurdi ini, bila saya tengok dalam bacaan di Google Classroom yang menghantar video, menghantar audio dan sebagainya, Masya Allah, Subhanallah, bacaan itu betul lagunya. Baiti Qurdi itu betul. Bila saya dengar kata mula je Bismillah, kan Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengar begitu, dah memang Baiti Qurdi dah. Walaupun tak dapat buat sebiji macam saya baca, tapi air lagunya tu memang Baiti Qurdi. Cumanya mungkin sebab kita baru pertama kali belajar. Kita tak belajar. Bila baca itu dia kita sebut sebagai kalau kurang kemas tu biasa. Kata nampak macam ada sikit-sikit macam tak confident tu biasa. Yang penting kita berada dalam satu aliran lagu Baiti Qurdi, itu yang penting sebenarnya. Jadi kebanyakan yang saya dengar dalam Google Classroom itu, Masya Allah, Tabarakallah, air lagu semua Baiti Qurdi. Saya tak dengar lagu lain, saya tak dengar lagu ras ke lagu apa, tak dengar. Saya dengar Baiti Qurdi saja. So ini adalah salah satu daripada pencapaian yang baik sebenarnya untuk kita pergi dengan lebih jauh lagi. Baik, sebelum kita nak teruskan lagi, saya nak ulang sedikit sebagai ulang kaji supaya kita hilang aliran Baiti Qurdi itu bagaimana. Okey, kita ulang balik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا
فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Okey, saya rasa saya masih fresh lagi, boleh ingat ya bagaimana kita berikan satu step. Mula-mula kita baca surah Al-Fatihah. Yang tu biasa saja. Kita ulang alunan yang sama. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 sama. Bila masuk surah ni, kita beri pula sentuhan lain pula. Kita beri sentuhan bagaimana kita boleh mengangkat suara pada beberapa ayat yang disebut sebagai tingkatan nada jawab, suara tinggi dan suara yang lebih tinggi. Nampak tak gabungan kedua-dua alunan tinggi ni ya? Apabila kita membaca wa innahu lihubbil khairi lasyadid, tak cukup sampai situ, dibalas balik. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Begitu. Saya rasa semua faham kaedah itu. Kalau kita nak berikan sikit ringkasan daripada alunan tadi, na 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 na. Nampak? 1 2 3 na 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 na. Gitu. Ya, saya semua faham dengan konsep ni, nampak. Tapi sekiranya kita dah mahir dah, kita dah kadang-kadang kita dah tak perlu dah nak follow tingkatan 3 tu. Yang 3 nak atas tengah atas tengah bawah, atas tengah bawah tu kita dah serasi dengan bacaan itu, fadlan mashkura, boleh teruskan dengan bacaan tu. Yang penting saya sebut sebelum ni, mahattah. Mahattah itu penghujung lagunya sesuai dan ibtidaknya sesuai. Hujung lagu tu yang kita nak nampak atas tengah bawah tu lah. Ya, ada orang kan, saya pernah cerita sebelum ni, dia tak ikut macam saya, tapi bacaannya memang bacaan dah serasi dengan diri dia, jadi dia baca ikut keselesaan dia. Sebagai contoh, Bismillahirrahmanirrahim. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. Dia tak ikut saya lah. Dia baca saja, tapi bila kita dengar, kena tak? Kena, okey je, tak ada nampak janggal. Bermakna mahattah yang diguna pakai, hujung lagu yang dipakai sesuai. Kalau yang tak sesuainya begini, lagu ni memang baitul kurdi, tapi berhentinya tu tak berapa sesuai. Contoh dia baca wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a. Sesuai tak? Wah, bunyi apa dah? Rasa macam tak kena lah. Maknanya bacaan itu memang tak kena. Makna walaupun ayat lagu tu bunyi baitul dah rupa macam apa, lagu apa dia ni kan, warna kalau gini kan, masya-Allah tabarakallah. So itu kita katakan yang kita kena faham dengan baitul kurdi ni. Baik.
Sebenarnya macam ni. Saya nak pergi kepada lagu lain malam ni. Tapi kalau begini, kalau Ustazah Faizah, kita ada kelas lagi ke minggu depan? Minggu depan tak ada, minggu depan lagi Ustaz. Minggu depan lagi minggu depan lagi. Okey. Sebelum ni saya tanya, rasa dah okey tak dengan Binti Kurdi ni? Okey dah Ustaz, boleh dah. Tanya orang lain ni, orang lain pula ni. Lain komen-komen lain sila. InsyaAllah boleh Ustaz. Boleh. Lain sila lain. Okey tak? Boleh Ustaz. Boleh lah. Maknanya kalau masa improving, tak apa. Okay. Ustaz baca lagi sekali Ustaz. Baca boleh, 2 kali pun boleh. Okey begini. Tak ada cara gini. Sebabnya sini sebenarnya untuk kita betul-betul mahir ni, dia dalam 3-4 kali kelas tu pun sebenarnya tak mencukupi lagi. Kerana kita kalau boleh nak cuba lagi satu surah yang mungkin mencabar sikit. Mencabar tu mungkin surah yang panjang sikit lah, surah yang panjang sikit. Tapi tak apa, untuk apa ni, untuk dapatkan sikit suntikan lagu baru ni, tak apa, saya akan cuba malam ni. Tapi sebelum tu saya nak cuba dulu surah Al-Adiyat ni supaya semua boleh faham, dan saya nak bacakan sedikit surah An-Naba menggunakan Taranum Baiti Kurdi. Surah An-Naba ni pada juz yang ke-30. Nanti saya akan pancarkan juga nanti kejap lagi, ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'adiyati dhabha fal-muriyati qadha fal-mughirati subha فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Begitu. So tadi yang tinggi-tinggi tadi tu kita boleh pilih nak buat kat mana-mana aja. Tetapi dalam bacaan kita janganlah mula-mula terus tinggi. Kena take time sikit kan. Lepas tu pergi pada surah yang lain, mungkin satu muka kita buat sekali yang tinggi tu. Muka sebelah kita buat sekali begitu. Jangan buat selalu. Yang lepas tu kalau kita buat selalu suara kita nanti habis. Itu sebagai penyeri saja di dalam bacaan Al-Quran. Okey begini. Okey. Sekejap, saya nak share nanti mukadimah untuk lagu Jiharkah, okey. Tapi nanti kejap lagi saya ada janji kan nak bawa seorang lagi selebriti, ya. Sekejap Saya tengok dia dah ready belum, tak ada. Okey. Tak apa, belum lagi. Okey. Sekejap lagi dia masuk. Saya nak bagi tahu pada kita bahawa ilmu taranum ini dia sangat membantu bacaan Quran kita ini. Ramai dalam kalangan artis-artis yang dia mula-mula dia rasa macam susah nak baca Quran. Kan? Dia baca Quran tapi dia gunakan lagu macam orang menyanyi begitu. Tak dapat juga. Ya, akhirnya dengan bimbingan rakan-rakan Quran, Masya-Allah, tabarakallah, disebabkan dia mendengar ilmu taranum ni, maka dia mudah untuk baca Quran. Ya, kita pun dah pernah dengar kan, dah pernah dengar beberapa orang artis yang bila baca Quran dia boleh membaca Quran dengan bertarung dengan baik kan. Ada yang sebut Zizi Kirana. Kirana tu saya tak ada nombor telefon dia kan. Bukan saya tak nak jemput, tak boleh saya nak jemput dia. Tapi insya-Allah nanti akan datang ada lagi tetamu-tetamu yang kita akan jemput insya-Allah. Okey, baik.
Okey, saya nak baca sikit surah An-Naba. Okey, surah An-Naba. Okey. Okey, surah An-Naba kalau dalam kalau siapa ada Quran kan, juz yang ke-30 lah. Jadi yang last sekali kalau siapa yang ada Al-Quran, dia boleh buka surat 582 lah, 582. Ya, siapa ada Quran dia boleh buka surat 582 siapa nak tengok Quran lah. Okey, saya nak bagi contoh sikit. Taranum Murattal Bayati Kurdi dengan menggunakan taranum dengan membaca surah An-Naba. Okey, malam ni kita habis lewat sikit lah, tak banyak pun, sikit mungkin dalam 9-10 je kot. Boleh kot Ustazah ya? Kita yang adik-adik kita yang nak study insya-Allah. Okey. Sikit kaedah semua sama je. Cuma yang nanti saya akan ada satu homework. Ada satu homework. Walaupun kita nak baca lagu baru, saya ada satu homework. Saya akan baca kan, masya-Allah, tak pusat boleh. Saya takut ni bukan tak nak habis lewat. Nanti kata nak study, masya-Allah kan, rasa macam ganggu pula masa ni kan. Tapi saya rasa bila Quran ni hati tu rasa macam relax sikit kan. Lepas study, masya-Allah. Okey, tengok ya. Saya akan bacakan sampai ayat ke-15. Ayat ke-16, sorry. Ke-16. Bila saya 16, saya ada kerja homework sikit. Saya nak minta semua untuk sambungkan sendiri bacaan ini bermula daripada ayat 17, tapi kalau cantik daripada mula lah. Dia kena buat sendiri. Saya nak dengar macam mana bentuk, kalau saya tak tunjuk macam mana bukti kurdinya. Tapi saya berikan panduan sampai yang ke-16. Dengar lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. Sampai ke 16. Daripada mula tadi saya ikut kaedah asal tadi. Kan kalau perasan kan? Wal adiyati dhabha. Cuma yang itu wakafnya mad iwad, yang ni mad arid li sukun. Ustazah Faizah, nanti kalau ada orang request masuk, bagi masuk je ya. Go meet dia. Okey, baik. Okey. Ujung tu anin naba'il azim. Sama je. Wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha. Sama. Cuma pada ayat yang ke-13 saya buat dah yang tinggi tu. وجعلنا سراجا وهاجا. Nampak kan? Sama kan? وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. Nampak? Ya, so saya berhenti sampai ayat
sampai yang ke-16 tadi. Jadi saya ada sikit homework, tak kisahlah ya. Cuba sambungkan ayat tadi bermula daripada apa tu? Daripada inna yawmal fasli kana miqata. Inna yawmal fasli kana miqata. Cuba habiskan sampai ayat yang ke-30. Saya nak dengar macam mana cara tuan-tuan dan puan sekalian untuk sambung ayat itu tanpa saya tunjuk. Surah pandan kita ada dah. Cuba masukkan dia macam mana. Boleh tak? Tak kisah bunyi macam mana. Yang penting saya nak bunyi baiti kurdi. Masya Allah. Okey. Sekarang pihak majlis mengucapkan selamat datang kepada tetamu kita pada malam ini. Saya colik dia kejap. Saya paksa dia kejap. Kalau semua kenal lah. Kalau siapa yang kenal, tapi saya sekenal dia. Iaitu nama penuhnya tu nak kena tanya dia nanti. Tapi sebab saya kenal dia sebagai Riz Akademi Fantasia. Musim yang keberapa, Riz? Yang ke-6, Ustaz. Yang ke-6. Masya Allah. Jadi kalau siapa yang dulu pernah tahu Akademi Fantasia, mesti dia akan kenal Riz. Dan Riz adalah seorang penyanyi yang hebat, Masya Allah. Dan sekarang, Masya Allah, Tabarakallah, beliau sudah mendalami ilmu Quran, mempelajari Quran. Dan saya rasa mungkin ada sesuatu yang menarik yang nak diceritakan sama-sama kita kongsi ni. Saya nak dengar sikit Riz baca. Sebelum tu, Assalamualaikum Riz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz. Terima kasih jemput saya. Masya Allah. Segan pula. Tak segan. Ni semua adik semua ni. Masya Allah. Kita ni kebanyakan adalah pelajar UiTM yang sedang mengikuti kelas Taranum Mortal tak sebenarnya. Mereka ni dari bermacam-macam bidang. Ada juga dekat dalam kalangan staff. Ya, kalangan staff. Jadi sikit nak jemput di semalam ni. Sebelum saya nak minta Riz belanja bacaan malam ni, nak cerita sikit. Mesti ada sesuatu yang Riz nak ceritakan sikit. Kenapa Riz minat nak belajar taranum ni? Kenapa? Ada sesuatu tak? Ataupun bila dah baca Quran baru nak belajar taranum ke macam mana? Boleh tak? Okey, saya dulu sekolah agama masa form 1, form 2, form 3. Masya-Allah. Lepas tu masa tu tak sempat khatam kan. Saya minat lah taranum tapi sebab saya suka nasyid kan. Masa tu masuk join nasyid semua. Lepas tu bila dengar orang taranum macam best je tapi saya tak ada peluang. Dan saya pun masa tu saya tak mencari kan. So bila dah besar dah tua bangka ni, alhamdulillah saya start masa PKP hari tu saya start belajar balik baca Quran. Dan lepas baca tu alhamdulillah saya cuba istiqamah setiap hari saya baca Quran at least 2 muka surat sehari. So bila baca lagu yang sama tu rasa makin lama makin apa lagi yang aku nak belajar ni kan. Apa kata aku belajar taranum. So at least bila baca seorang-seorang tu kalau nak feeling lebih sikit boleh lah baca tukar lagu kan. Aku itu rasa punya motif tapi tak adalah nak masuk pertandingan. Ya. Tak maknanya bila ada lagu ni, taranum ni menyebabkan lagi seronok nak baca Quran kan? Dan lebih senang untuk hafal surah. Ya, betul. Dia bila ada teknik tu, dia dan saya pernah cerita dulu, teknik taranum mortal juga kanak-kanak yang berumur 6 atau 7 tahun pun yang dia tak pandai baca Quran pun sebenarnya dia ikut mula-mula ustaz dia disebabkan lagu tu dia boleh hafal. So maknanya itu antara kelebihan lah kata dia kan. Masya Allah. Terima kasih Riz kerana mana itu kita sebut dorongan motivasi ya daripada seorang artis yang kita tahu macam mana kepentingan dan keunikan kelebihan taranum ni dalam baca Quran dan bila kita mau baca taranum kita nak je baca Quran. Masya Allah kan saya tengok Riz pun dah mula bimbing orang lain nampak kan. Jangan tanya saya tahu kat mana. Ini mesti follow Instagram. Masya Allah kan. Okey Riz, apa Riz saja ni untuk mengetahuilah Riz pun ni belajar taranum juga kan. Sama juga macam Susilian belajar kita yang dia orang ni tengah belajar batik kurdi. Kita cepat sebulan lah.
Ya betul-betul. Senior berbulan. Riz dah khatam Baitul Kurdi. Jadi semua dalam ni nak dengar Riz baca Baitul Kurdi surah Al-Adiyat. Allahu Akbar. Saya cuba lah Ustaz. Ya, silakan. Fadhal. Sama-sama kita. Okay, kalau ada kekurangan tu minta maaf. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Sadaqallahu azim. InsyaAllah. Boleh sikit Ustaz Boleh. InsyaAllah. Riz tadi dia ada buat ekstra sikit tu. Ekstra jawab tu ujung tu. Masya-Allah kan. Inilah penangan daripada Riz. Itu baru sikit je kita baru sebulan Ustaz. Ya? Baru sebulan lebih kita belajar kan. Masya-Allah. Tak apa Riz. Nanti go on untuk Jarkah nanti. Buat yang terbaik Jarkah pula kan. Kita lah ajar jawab-jawab. Ya, betul belum. Masya-Allah. Tak apa, pelan-pelan Riz insya-Allah. Jadi dia orang ni akan teruskan selama 10 siri. Jadi so Riz doakanlah pelajar ni untuk terus istiqamah Quran. Yang hebatnya Riz, sekarang ni tengah minggu exam tau. Minggu exam final year. So banyak benda dalam satu masa kan. Pada final year ni, bukan dah final exam ni, malam mesti nak study. Tapi Riz, malam ni kelas full house. Masya-Allah kan. Jarang nak dapat orang macam ni. Dan saya kongsi sikit bila saya kerja kan, banyak hari, setiap hari saya banyak kerja, busy kan. Saya cuba curi sikit masa, walaupun tak lama tapi sikit kita ambil masa untuk Quran kan. InsyaAllah Allah akan memudahkan urusan kita, insyaAllah. InsyaAllah, nampak tu ya. Saya doakan bersama supaya istiqamah. Kita sama-sama lah, saya pun masih belajar, kita sama-sama belajar insyaAllah. Saya doakan semua senang masuklah ke dalam otak dan senang untuk mengeluarkan menggunakan vocal cord anda, insyaAllah. InsyaAllah. Okay, Riz, terima kasih Riz kerana luangkan masa. Kita ni untuk ni, insyaAllah nanti kita calling nanti lepas ni, insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Riz. Okay, insyaAllah. Okay, terima kasih juga ni semua, insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay. So, dua janji saya telah tunaikan malam ni. Okay. Jadi, itu antara salah seorang daripada pelajar saya lah sebenarnya yang belajar Quran dengan saya. Ada lagi sebenarnya yang belajar dengan saya, tapi nanti insyaAllah saya akan keluarkan seorang-seorang nanti. Taklah habis semua nanti kan susah pula nanti, dah tak ada stok nanti. Saya nak buat tetamu jemputan nanti masa sampai hari 10. Dan nanti pertemuan yang ke-10 nanti saya akan bawa lagi seorang sahabat saya yang tak apa, saya tak nak sebut sekarang. Ini saya punya rancangan doakan dia termakbul. Bukan saya nak bawa artis ya, tapi saya nak bawa saya nak bawa menteri. Saya nak buat menteri yang boleh bertaranum, tapi nantikan ya, insyaAllah. Doakan. Okay. Baik. Okay, saya nak kongsikan bagaimana lagu
Jiharkah, bayangan untuk lagu Jiharkah yang akan kita pelajari secara detailnya atau pada kelas yang akan datang. Okey. Lagu Jiharkah ini, kenapa saya memilih lagu Jiharkah sebagai lagu kedua yang kita pelajari selepas Baiti Kurdi? Kerana apa? Kerana saya tak nak kita confuse. Sebab ada beberapa lagu yang kalau kita tak betul-betul dengar, dia akan menyebabkan confuse. Maksudnya, Ustaz, macam lebih kurang sama je Ustaz. Nampak? Akan ada yang confuse. So, saya pilih lagu yang betul-betul bila kita dengar dua lagu ni, antara Baiti Kurdi dengan Jiharkah, dia adalah dua lagu yang sangat berbeza. Nampak lain. Sebagai contoh, kalau kita katakan lagu irama asli, yang satu, dengan lagu rap. Contoh. Boleh beza tak? Beza sangat. Dia nampak macam langit yang gegang bumi. Begitulah juga macam Jiharkah dengan Baiti Kurdi. Kita boleh nampak perbezaan dia. Dia tak boleh keliru. Baiti Kurdi, Jiharkah dia akan berbeza. Cuma dari segi lagu tu lain lah. So, walaupun kita dah masuk Jiharkah, Baiti Kurdi tu pun saya akan buat sesi ulang kaji pada setiap minggu juga. Supaya kita tak nak lupa. Tak nak belajar Jiharkah, Baiti Kurdi lupa. Belajar Baiti Kurdi, Jiharkah pula lupa. Tak nak begitu. Kita nak ingat, biar kita bergerak kepada satu lagu ke satu lagu yang lain dengan cara kita dapat ke semua lagu tu. Tak nak bila kita habis anda kata lagu terakhir yang kita pelajari adalah lagu Hijaz, contoh. Tiba-tiba lagu Baiti dah lupa dah. Ustaz lupa lah Baiti Kurdi tu. Sudah, nak kena patah balik lagi. Sebab itu setiap minggu kita akan buat latih tubi ulang kaji yang sama. Okey, baik. Baik, Jiharkah. Jiharkah ni juga sikit dia juga berasal daripada satu tempat. Tempat Jiharkah ni. Lagu Jiharkah ni dia lebih bersifat kasih sayang. Lagu Jiharkah ni dia lebih bersifat kasih sayang dan juga lebih bersifat bersahaja. Kalaulah kita ni nak ingat sangat macam mana lagu Jiharkah ni, kita ingatlah Takbir Raya Malaysia. Kenapa saya kata Takbir Raya Malaysia? Kerana Malaysia saja yang buat takbir raya dengan lagu begini. Negara lain tak buat lagu begini. Contoh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Nampak? Itu lagu Jiharkah. Sebab tu saya kata kalau lupa sangat Baiti Kurdi ni, Jiharkah ni macam mana? Cuba ingat Takbir Raya Malaysia. Sebab Malaysia je buat takbir raya lagu begitu. Kalau lagu tempat Mekah lain kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Lain takbir raya Al-Mekah tu lain, dengan Malaysia lain. Malaysia ni lebih suka dengan sedih lah begitu. Sebab tu lagu dia lebih bersifat kasih sayang dan bersifat bersahaja. Okey, baik. Dengar elok. Dia ada dua cara memulakan bismillah dia. Sama ada Bismillahirrahmanirrahim ataupun Bismillahirrahmanirrahim. Dia ada dua cara. Ataupun tadi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ataupun Bismillahirrahmanirrahim. So ada dua cara. Sama ada Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin.
tetap juga kekal menggunakan konsep 3 tadi. Tengok ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. 3. Ya, naik balik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Atas. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nampak? Sama juga. Ya, ulang balik. Ya, mula-mula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Atas. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Turun. Naik balik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. 2. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. 3. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nampak? Na 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 na. Bismillah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Itu guideline dia. So tak adalah susah mana. Kalau kita pergi kepada surah tadi pun macam itulah bunyi dia. Ya, alhamdulillah. Cuma saya tak pergi kepada satu step lagi. Ada tak macam yang tadi jawab tinggi? Ada, nanti tunggu. Bukan masanya lagi. Kita dapatkan dulu bagaimana maqamat air lagu jaharkah ini. Ingat bismillah dia, ingat mahattah dia. Ingat mahattah dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Atas juga. Ar-Rahmanir Rahim. Tengah. Maliki Yaumiddin. 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Atas. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Senang kan? Boleh. Saya rasa okey dah ni. Saya rasa dengan sekali tunjuk ni mesti dah boleh buat dah. Boleh tak saya nak test tengok ada tak seorang dua yang boleh buat? Cuba sebelum kita tutup kelas ni, silakan. Tak apa, saya guide, no problem. Mula-mula pun saya boleh guide. Bismillah tu tak jumpa kan? Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Sila. Sahabat cuba silakan. Khairul Akmal boleh cuba? Ustaz sekali lagi Ustaz. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aywa. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Aywa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dia turun. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dia turun bawah. Dia macam mana bila habis bacaan dia mesti kena turun bawah bacaan tu. Boleh. Ya? Okeylah tu. Boleh lah tu, adalah nampak sikit ni kan. Siapa ni nak baca ni? Apa? Izmi ke siapa tu? Apa nama tu? Izmi. Ya Ustaz. Baca. Boleh? Ustaz guide boleh? Saya tak ingat. Boleh. Macam tadi lah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tak jadi. Tak apa. Nampak. Saya nampak lah maksudnya bila begini kan, pertama suara kita berusaha untuk bergerak begitu. Kalau kita ada bagilah ada bingungan macam ni, kalau kita baca dalam 4, 5, 6 kali dah okey nanti. Ni baru sekali kan cuba kan. Tak apalah kan. Cuba. InsyaAllah. Nak try Ustaz boleh tak? Boleh. Sila. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Naik balik.
إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك Sekali lagi, ya, نستعين budu tu jangan panjang. Mana budu? Iyyaka na'budu wa iyyak. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tak cukup nafas Ustaz. Tak apa, boleh berhenti. Tak ada boleh berhenti. Tak masalah lah, boleh berhenti. Tak masalah, boleh berhenti. Okey tu lah. Cuma bismillah tu, kalau bila bismillah tu kita boleh standardkan, kita bila bismillah pertama kali kita nak mulakan Bismillahirrahmanirrahim ataupun Bismillahirrahmanirrahim. Biar dia hujung tu dia turun ke bawah. Supaya nanti bila kita mulakan alhamdulillah, kita nak senang nak gerak ke atas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Begitu. Tak apa, boleh ingatkan bismillah. Nanti saya akan bagi sampel bacaan. Boleh dengar sekali lagi. Cuba buat berulang-ulang kali dulu surah Al-Fatihah ni. Tapi ini surah asal, kita nak dapatkan dulu angin lagu, air lagu tu dulu. Sebelum kita nak pergi daripada surah lain. Di samping kita buat tugasan yang menyambung surah An-Naba tadi menggunakan Baitul Kurdi tadi bermula ayat 17 hingga ayat ke-30. Okey, itu pun tak apalah. Mungkin nanti ada yang dia tak sure kan, maksudnya apa nak mulakan macam mana Ustaz nak mulakan, tak apa. Saya akan mulakan dulu surah An-Naba macam saya buat tadi. Lepas tu sila sambung sedikit bacaan tu sampai ayat ke-30 dan cuba berulang kali juga membuat bacaan surah Al-Fatihah ini dengan menggunakan lagu Jiharkah ya sehingga habis. Okey. So siapa yang boleh hantar dia kan bantarlah, tak apa nak personal pun personal lah, tak apa, tak ada masalah. Semua dialu-alukan insya-Allah ya. Okey. Jadi saya rasa untuk pertemuan kita malam ni saya cukuplah dulu. Saya tak nak ganggu mungkin pelajar kita, adik-adik kita yang nak mungkin nak mula pelajaran. Jadi saya doakan agar dapat kejayaan yang cemerlang dalam peperiksaan nanti insya-Allah. Dan mudah-mudahan Quran ini akan beri keterangan kepada kita, walaupun periksa juga study juga. Quran ini bukan jadikan dia satu agenda dalam kehidupan kita. Ambil sikit, jadikan agenda, so kita tidak akan rasa terbeban bila kita membaca Quran. So kita jangan rasa susah hati, dan mudah-mudahan Quran kita ini akan dapat memberikan kita keterangan, dan saya sudah tentu seperti mana yang Ustaz Tamizi cakap tadi, Quran itu akan memberi cahaya nanti kepada kita di akhirat kelak insya-Allah. Okey, nanti kita akan jumpa lagi pada 2 minggu akan datang insya-Allah. Boleh buat latihan yang mungkin saya minta tadi. Carilah masa lapang kalau ada kan. Kejap tu buat surah An-Naba tadi, dan akhir tadi surah Al-Fatihah dengan menggunakan Baitul Kurdi. Okey, jadi saya rasa cukup dulu pertemuan kita pada malam ini. Kita akhiri dengan bacaan doa insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila siratikal mustaqim. اللهم ارزقنا فهم النبي محمد المرسلين والهام الملائكة المقربين في العافية أرحم الراحمين. ربنا آتنا في حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bagi sila isi link kehadiran tu ya. Dah ni link kehadiran tu. Sekejap ya. Sekejap saya nak ambil gambar sekejap ya. Okey, 1, 2, 3. Okey, jumpa lagi. Macam Ustazah Faizah. Macam mana? Kereta okey lah? Kereta? Tengah cari spare part lah Ustaz. InsyaAllah. Apa, bumper je? Cabut? Tepi je, bumper Ya pecah Allah. sikit Ustaz. Yalah, tadi Ustazah Faizah tadi ditimpa kemalangan kecil tadi, siang tadi.
Tapi orang tak ada apa ya. Okey Ustaz. Kalau Alhamdulillah. tak terjumpa lagi. Ya. Okey. Okay, jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi semua. Jangan lupa isi link hadiran ya. Syukran jazilan ya Ustaz. Wa iyyakum afwan. Terima kasih banyak Terima Ustaz. kasih Ustaz. Barakallahu fikum. Jaya semua. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Jangan lupa buat taks yang Ustaz suruh ya. Okay. Buat ilmu yang baik insya-Allah. Ustaz dah pergi dah. Okey. Saya semua. Link dekat grup Link ada dekat grup juga puan. Terima kasih Puan Faizah. Sama. Selamat malam. Terima kasih. Eh.